A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Tuan kerana sudi jemput saya dan anak-anak sekalian, jumpa lagi. Saya nak bincang berkenaan dengan antara orang alim dengan orang abid. Orang alim ni orang berilmu, dengan orang yang beramal, beribadah, orang abid. Ya. Agak-agak antara kedua tu mana yang lebih utama? Ustaz Faizal, yang mana lebih utama Ustaz Faizal antara dua kumpulan ini? Assalamualaikum Prof. Salam. Terlebih dahulu mengucapkan selamat hari raya dan minta maaf juga sebab tak mengucapkan khusus kepada sahabat-sahabat juga dengan Dr. Wan juga. InsyaAllah untuk pertanyaan doktor tadi saya jawab terus. Saya melihat kepada yang alim lebih utama lah daripada yang abid tadi tu. Sebab yang alim ni lebih mengetahui lah. Yang abid hanya sebagai boleh mengikut kepada yang alim tadilah. Itu jawapan ringkas saya lah Prof. Oh ya, tapi kalau ada ilmu aja tak beramal macam mana? Orang alim, ilmunya ada, tapi dia tidak abid. Dia tidak beramal, tidak beribadah. Mana lebih baik orang yang tak ada ilmu, ada sikit je ilmu, tapi dia beribadah. Maknanya dia beramal dengan ilmunya. Kalau dalam situasi yang tu, yang abid yang mengamalkan itu yang lebih aula lah. Yang alim kena amalkan juga walaupun dia tak sebanyak yang abid tadi lah. Sebab yang alim ni lebih tahu mana yang lebih aula untuk diamalkan. Yang abid dah pastinya akan mengamalkan apa yang diketahui sahaja. Ya. Jadi antara kedua tu, Dia mengikut kepada situasi. Kalau saya melihat kepada yang alim masih utama lah. Yang abid tu tertentu kalau yang apa yang diamalkan tu itu secara keputusan memang abid lah yang lebih aula kepada alim. oh, jadi tak tahu yang mana satu, ada condition lah ya. Orang Ya, alim, orang alim banyak ilmu tidak beramal dengan ilmunya, itu adalah lebih tidak baik daripada orang abid. Ya, orang yang ada ilmu sedikit tapi beramal dengan ilmunya walaupun sedikit. ya betul Itu Prof. keadaan yang sedemikian, betul gitu ya. Ya betul. Tapi uh, kalau sekiranya orang berilmu itu beramal dengan ilmunya, berbanding dengan orang abid yang ilmunya sedikit walaupun dia beramal, maka yang lebih bagusnya ialah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Itu ya Ustaz ya? Ya Prof, betul Prof. Ustaz Alif betul ke Ustaz Alif? Saya nak tanya Nabilah Hulda pula ni. Macam mana Ustaz Alif? Ya, Waalaikumsalam. Saya pun bersetuju dengan Ustaz Faizal lah berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Prof tadi. Bergantung pada situasi jugalah. Itu saja Prof. Oh itu ya. Nabilah Huda, Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ambil peluang ni lah, dah buka mic, saya nak ucapkan terus direct selamat Hari Raya kepada Prof. Mohon maaf zahir dan batin. Kemudian untuk pertanyaan Prof tu, saya lebih merasakan orang yang alim adalah lebih baiklah berbanding abid. Sebabnya kalau kita beribadah tanpa ilmu tu, kita tak sidik sama ada ibadah yang kita buat tu adalah benar ataupun tidak, ia menjadi taklid dan sebagainya. Jadi pada pendapat saya, alim adalah lebih baiklah, Prof. Walaupun alim yang tidak beramal. Alim yang beramal. Alim yang beramal. Berbanding dengan abid yang setengah orang hanya, saya rasa itu salah satu fitrah agama lah, kalau kita beribadah tanpa kita tahu asas apa yang kita ikut, apa yang kita fiqh kita beribadah pada satu-satu tu kan jadi taklid. Jadi macam itu pun situasi yang salah jugalah. Orang lain nak bagi pandangan? Hidayah? Hidayah pun Ustazah kan? Ikut tingkatan saya setuju dengan Prof cakap tadi lah, iaitu kalau seorang alim
dan beramal dengan ilmunya, pasti dia yang the best lah. Kan tingkat yang teratas. Dan tapi kalau dia seorang yang alim tetapi tidak beramal, manakala seorang yang abid itu ada ilmu yang sedikit dan dia beramal dengan ilmu yang sedikit, pastilah itu yang lebih baik. Contoh macam kita ada dalam bidang Quran, tapi kita tak baca Quran. Berbanding orang yang mujahadah untuk baca Quran, kan ilmunya pun sedikit tapi dia usaha juga, apa ni, pahalanya pun lebih daripada kita. Tapi kalau dia abid, beramal tetapi tanpa ilmu, pastinya dia di peringkat yang terendah. Ni Hidayah mengaji di mana dulu kan? Ustazah kan? Di Mengaji di Mesir. mana? Ya? Di Mesir. Ya, patut ada sebuah alim, apa semua tu bunyi Arab pula. Dia punya tajwid betul lah, tuan kan? Alhamdulillah. Ya, Nida macam mana Nida? Niza pun Ustazah juga tu Nida. Biasa je semua. Assalamualaikum Dr. Wan dan Prof. Syukri dan kawan-kawan. Kat sini saya juga ambil peluang nak ucap selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jadi insyaAllah kalau berdasarkan yang bincang tadi memang setujulah dengan pendapat semua kawan-kawan dan senior. Antara orang alim dan abid dia bergantung kepada situasi juga. Kalau orang yang alim tu dia berilmu, memang Allah tinggikan darjat orang yang berilmu. Tapi kalau dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ada itu pun tak boleh juga. Tapi kalau orang abid yang dia kurang ilmu tapi dia beramal dan dia istiqomah, itu yang lebih baik sebenarnya. Dia bergantung kepada situasi lah individu tersebut. Bagaimana dia beramal. Itu saja. So, Dr. Wan sendiri nak bagi pendapat Dr. Wan? Silakan. Terima kasih Prof. Saya seiring dengan pandangan-pandangan yang lain jugalah macam Ustaz Faizal, Alif, Nabila, Ustazah Hidayah dan juga Nida tadi. Kita kena cari ilmu. Kemudian dengan ilmu yang kita ada mesti diamalkan. Walau bagaimanapun kalau tidak diamalkan, orang yang berilmu itu dia lebih teruk daripada orang yang tidak berilmu. Gitulah Prof. Kalau menjawab, kalau nak tepat antara Prof bagi pilihan, mana lebih utama, abid dengan alim? Kalau peringkat kanak-kanak, kita kata abid. Sebab dia mengikut sahajalah kan, dia ikut-ikutan. Tapi kalau dah dewasa, alim lebih utama daripada abid. Gitu Prof. Maknanya kesimpulan kita manusia ni sebagai hamba Allah, kena ada dua-dua sifat dalam diri kita. Tak cukup kita ada ilmu saja jadi orang alim, tapi tidak jadi abid. Begitu juga tak cukup kita jadi orang yang kuat amal ibadah, abid tapi tak ada ilmu. Ya, so dua-dua tu sifatnya kena ada lah untuk setiap kita ini. Dan satu lagi sifat yang kena ada lagi satu, agak-agak apa ya? Saya jawab teruslah. Satu lagi sifat ialah sifat apa dah tuan? Betul. Sifat apa dah tuan? Da'i. Ya, da'i ya. So kalau sekiranya ada ilmu kuat ibadah tapi tak menyebarkan ilmu dan ibadah itu kepada orang lain, tak berdakwah, tak perjuangkan, maka itu pun tak cukup sebagai seorang manusia. Jadi kita sebagai seorang manusia ni ada tiga sifat yang patut ada. Satu, berilmu. Yang kedua, kuat beribadah dengan ilmu yang kita tahu itu. Dan ketiga ialah berdakwah, memperjuangkan Islam itu sendiri. Sebenarnya kat Islam itu yang kita nak lahirkan supaya pensyarah-pensyarah kita, pelajar-pelajar kita ada ketiga-tiga sifat tersebut. Dan pasti sekali abid dan da'i tak boleh dijalankan dengan sebaiknya kalau tak ada ilmu. Maka benarlah bahawa ilmu itu paling penting. Dan banyak ada hadis yang mengatakan, yang sabda Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana pentingnya ilmu itu ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa beza antara orang alim dengan orang yang tidak alim? Orang alim dengan abid. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, dia bagi analogi, dia bagi misalan. Bezanya antara aku, kata Rasulullah SAW, iaitu orang yang berilmu, dengan sahabat yang paling bawah sekali.
sahabat yang paling bawah sekali. Itu abid. Jadi itu bezanya ilmu itu, seumpama bezanya Rasulullah SAW dengan para sahabat yang paling bawah sekali. Itu satu hadis lah. Ada hadis yang lain lagi mengatakan bahawa semua makhluk sama ada di langit dan di bumi, termasuk malaikat dan termasuk ikan di laut, ya, semut di daratan, di lubang-lubangnya, semua itu berdoa untuk kebaikan orang yang alim, orang yang berilmu itu, iaitu orang yang menyebarkan ilmu itu. Jadi maknanya bukan saja dia alim, tetapi membuat kebaikan-kebaikan daripada ilmunya itu. Maka kata Rasulullah SAW, semua makhluk, sama ada makhluk di langit dan di bumi, setiap saat memohon kebaikan bagi mereka itu. Jadi itu juga penting, ya. Dan malah ada satu hadis yang mengatakan bahawa orang alim itu lebih kuat pengaruhnya kepada syaitan, ya, berbanding dengan 1000 orang abid. 1000 orang abid. Artinya pengaruh syaitan ini takut kepada orang alim lebih daripada takut kepada orang abid. Kerana orang abid ini kadang-kadang tertipu, ya, dengan ibadah dia juga. Kalau dia kuat ibadah, kemudian dia bangga, tertipulah, ghurur itu, ya. Memang tadi mengatakan ghurur. Begitu juga orang alim pun samalah. Kalau dia banyak ilmu tapi dia bangga, ya, dia hujub, dia takabur, samalah juga gitu, ya. Baik. Jadi kesimpulannya, orang alim itu penting. Alim itu penting, ilmu itu penting. Sehingga Nabi Daud, ya, ada Nabi Daud diceritakan berpesan, bagi setiap orang kena ada satu tongkat dan satu selipar besi. Nabi Daud dia perintahkan dia punya para pengikutnya supaya ada satu tongkat besi, ada satu selipar besi. Agak-agak kenapa, ya, tuan? Agak-agak kenapa tu? Tak tahu, ya. Nabi Daud kata, dengan tongkat besi dan selipar besi itu, pergilah pengembara mencari ilmu. Sehingga tongkat itu patah dan besi itu putus, selipar itu putus talinya itu. Begitu pentingnya ilmu. So, alhamdulillah, ini anak-anak sekalian semua datang belajar ini kena sentiasa ingatlah, ya. Kena sentiasa ingat bahawa kita menuntut ilmu ini adalah atas suruhan Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang alim. Orang alim, tetapi alim saja tidak beramal dengan ilmu kita, maka itu tidak cukup. Tetapi kalau alim ada ilmu, beramal dengan ilmu tapi tidak berdakwah, maka itu juga tidak cukup. Jadi kena ada 3 sifat itu, ya. Kena ada 3 sifat itu, barulah lengkap kita sebagai seorang alim nanti, insya-Allah, ya. Kalau kita ada ilmu tidak beramal dengan ilmu kita, kalau dalam peringkat iman itu baru jatuh pada peringkat iman ilmu. Kan iman itu ada ilmu 5, kan. Yang pertama ialah iman taklid, itu yang ditakuti tadi, siapa tadi? Nabilah Huda katakan, ataupun Ustaz Faizal kata tadi, kalau tak ada ilmu ikut-ikut sajalah, taklid saja, itu tak sah itu iman. Bukan tak sah iman ada, tapi tidak diterima oleh Allah, tidak dikira sebagai sempurna, Yang kedua, kalau ada ilmu, naiklah dia punya iman itu ke tingkat iman ilmu. Tapi orang tingkat iman ilmu ini, iman dia itu dia ada ilmu, ya, dia hatta memperjuangkan Islam sungguh-sungguh menjadi dai, tapi mereka ini tidak beramal dengan ilmu itu. Ilmu mereka itu masih tersangkut di otak, di kepala, di akal, tak sampai ke hati. Jadi tak mengubah. Dia boleh bercakap satu benda, tetapi yang dia buat itu lain daripada apa yang dia cakap. Itu juga iman itu juga tidak sempurna. Yang sempurnanya ialah sedikit, ya. Yang paling bawah iman yang sempurnanya ialah iman ayan. Iman ayan ini iman orang yang berilmu, beramal dengan ilmu dia dan memperjuangkan ilmu dia itu untuk manfaat masyarakat. Yang lebih tinggi lagi iman hak, iman hakikat itu iman para rasul, iman hakikat para rasul, iman hak itu iman para wali, para kekasih Allah, para sahabat dan sebagainya itu. Ya, kita orang awam ini
Kalau boleh capai iman ayan, itu berlengkaplah bahawa ada sifat, ketiga-tiga sifat itu, iaitu sifat alim, sifat abid, dan sifat da'i. Itu tarbiyah pendek kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi, perbetulkan niat, ya, sedar tentang perkara ini, dan kalau kita sedar tentang perkara ini, pasti sekali kita akan bersungguh-sungguh untuk belajar, ya, untuk belajar insyaAllah. Kerana ada tanggungjawab dan Rasulullah SAW ceritakan kepada kita untuk kita lakukan, dan juga Allah SWT mahu kita menjadi orang yang sedemikian rupa.